Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Grup 12 ingin membentangkan model kepimpinan kami iaitu servant leadership. Konsep servant leadership. Servant leadership adalah pemimpin yang mengutamakan keperluan orang lain, aspirasi atas mereka sendiri. Servant leader memiliki komitmen yang melayani orang lain kerana gaya kepimpinan ini adalah perlu memimpin sesuatu perkara dengan mengutamakan orang lain. Terdapat 10 ciri-ciri servant leadership iaitu mendengar, empati, penyembuhan, kesedaran, rujukan, konseptualisasi, teliti, keterbukaan, komitmen terhadap pertumbuhan rakyat dan juga membina komuniti. Seterusnya ialah strategi perancangan. Yang pertama adalah memperkasa ahli pasukan iaitu memberi pekerja kuasa untuk membuat keputusan dan menyuarakan pandangan. Yang kedua ialah mendengar secara aktif. Ketua bertindak menerima, mentafsir dan memberi tindak balas kepada ahli pasukan. Yang ketiga ialah memupuk kerjasama. Setiap ahli pasukan melakukan kerja bersama-sama. Yang keempat ialah mengutamakan pembangunan pekerja bagi meningkatkan prestasi dan produktiviti pekerja. Yang kelima ialah perspektif jangka panjang iaitu melakukan tugas dalam jangka masa yang panjang. Dan yang terakhir ialah membuat keputusan secara beretika. Seterusnya ialah pelaksanaan. Yang pertama, mendengar dan memahami keperluan pekerja. Yang kedua, bersifati dengan cabaran pekerja. Yang ketiga, membantu pekerja mereka berkembang. Yang keempat, memberi kuasa kepada pekerja untuk membuat keputusan. Dan yang kelima, membina rasa komuniti dan kepercayaan yang kuat dalam pasukan. Seterusnya ialah kelebihan dan kekurangan servant leadership. Kelebihan yang pertama ialah peningkatan kepuasan kerja. Ia sentiasa mengutamakan keperluan dan pembangunan ahli pasukan. Yang kedua ialah peningkatan kesetiaan dan juga penlibatan, iaitu dengan mempunyai hubungan yang kukuh dengan ahli pasukan. Yang ketiga ialah pembangunan kepercayaan, iaitu pemimpin sentiasa menyokong ahli pasukannya. Dan yang terakhir ialah peningkatan inovasi, iaitu dengan mewujudkan pemikiran yang kreatif. Bagi kekurangan pula, ialah yang pertama, kesukaran dalam membuat keputusan yang tegas dan cepat. Yang kedua ialah potensi eksploitasi iaitu terlalu fokus pada perkhidmatan. Dan yang terakhir ialah kesukaran membina struktur dan disiplin. Seterusnya ialah memupuk hubungan bagi menangani isu berkaitan dengan sumber luaran. Yang pertama, kurang kejelasan dalam jangkaan dan tugas. Kepimpinan hamba lebih menumpukan pada memenuhi keperluan dan kebajikan ahli pasukan. Yang kedua, perbezaan dalam memotivasikan individu. Dalam satu pasukan, ahli mungkin mempunyai motivasi yang berbeza. Mempraktikkan kepimpinan hamba memerlukan pemimpin memahami dan menghargai perbezaan ini. Yang ketiga ialah kesukaran mengurus masa dan keutamaan. Kepimpinan hamba mengutamakan sokongan dan bantuan ahli pasukan, tetapi ia juga boleh menjadi cabaran dalam mengurus masa dan mengekalkan produktiviti. Yang keempat, kekurangan accountability. Jika tiada sistem yang berkesan untuk memastikan setiap ahli bertanggungjawab terhadap prestasi mereka, kekurangan accountability boleh membawa kepada prestasi yang tidak memuaskan dan menjejaskan produktiviti. Seterusnya adalah isu berkaitan dengan kepimpinan servant dalam institusi pendidikan iaitu sekolah. Yang pertama, kewajipan yang bercanggah. Guru besar mungkin menghadapi masalah untuk memenuhi keperluan pelajar kaki tangan dan pentadbiran sekolah. Mereka perlu mengimbangi keinginan orang lain dan keperluan untuk mengekalkan ketenteraman dan memastikan dasar sekolah dipatuhi. Yang kedua, kekangan masa. Kepimpinan servant memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Guru besar perlu bersedia untuk mendengar keperluan kaki tangan, memberi sokongan dan membina hubungan yang baik. Disebabkan masa yang terhad, isunya jika tidak dititik beratkan boleh menyebabkan masalah dalam pelestarian pendidikan. Yang ketiga adalah kelasterian. Kepimpinan servant boleh menjadi sukar untuk dikekalkan dalam jangka masa panjang. Guru besar mungkin mengalami tekanan kerana sentiasa meletakkan keperluan kaki tangan terlebih dahulu. Mereka mungkin perlu mencari cara untuk mengimbangi kesejahteraan mereka sendiri dengan komitmen mereka untuk berkhidmat kepada orang lain. Maqasid syariah ialah makna dan tujuan yang hendak dicapai oleh syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Aplikasi maqasid syariah dalam memelihara nyawa, meningkatkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah, kebolehan kerja dalam pasukan serta etika dan rohani.
menerapkan sifat integrasi dalam masyarakat dan hormat menghormati dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, jika perkara ini dapat diaplikasikan, ia dapat melancarkan sistem pendidikan di sekolah serta memudahkan pelajar menerima ilmu yang diberi oleh guru. Seterusnya, kami akan membentangkan tanggungjawab sosial dengan menunjukkan kemampuan memimpin berdasarkan nilai yang sesuai dengan organisasi terhadap penambahbaikan sistem organisasi, penjanaan sumber ekonomi, penambahbaikan kerja berpasukan serta pentadbiran dan pengurusan mengikut Hifzun Din, Hifzun Nas, Hifzun Akal, Hifzun Mal dan Hifzun Nas. Hifzun Din boleh diaplikasikan melalui penjadualan aktiviti agama seperti bacaan Al-Quran, aktiviti solat pada tiap minggu dan pemastian kesesuaian jadual dengan ibadah seperti mengatur jadual harian waktu solat dan perayaan keagamaan. Hifzun Nas boleh diaplikasikan dengan sokongan kesejahteraan emosi seperti menawarkan program perkhidmatan kepada staf dan pelajar serta keseimbangan hidup, contohnya menyeimbangkan waktu bekerja dan waktu berehat individu. Hifzun Akal pula boleh diaplikasikan dengan membangunkan sistem pengurusan masa yang efisien serta memberikan peluang pembelajaran dan latihan kepada staf. Manakala Hifzun Mal boleh diaplikasikan dengan cara penggunaan dana yang berhemah dan mengelakkan pembaziran serta penyediaan bantuan kewangan kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Hifzun Nas pula diaplikasikan dengan membangunkan program-program pendidikan serta menyediakan program pembelajaran berterusan dan pembangunan profesional bagi staf dan pelajar. Bagi penjanaan sumber ekonomi pula, Hifzul Akal boleh diaplikasikan dengan menggunakan sumber ekonomi dengan berhemah dan cermat. Manakala Hifzul Mal boleh dicapai dengan memastikan bahawa kurikulum dan pengajaran mencerminkan nilai-nilai dan etika Islam serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang memelihara keimanan. Dan maklumat Hifzul Nas boleh dicapai dengan memastikan bahawa pelajar dan staf tidak rasa terbeban dalam melakukan tugas. Selain itu, Hifzun Ad diguna pakai dengan memastikan setiap pelajar diberi peluang yang sama serta memastikan kesaksamaan dalam peluang pendidikan. Dan akhir sekali, Hifzun Ad-Din diaplikasikan dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang memelihara keimanan pelajar serta memastikan pelindungan terhadap kebebasan agama. Seterusnya, Hifzun Nas diaplikasikan dengan memperhatikan kesejahteraan mental dan emosi pasukan dan menyediakan akses bimbingan seperti sesi kaunseling. Hifzun Akal pula diaplikasikan dengan menyusun strategi kerja berpasukan serta memberikan peluang untuk pembangunan profesional melalui latihan dan pembelajaran. Akhir sekali, Hifzuddin boleh diaplikasikan dengan menjamin bahawa aktiviti dan keputusan selaras dengan etika dan moral Islam dengan memastikan keadilan, integriti dan kebenaran dalam kerja berpasukan untuk memelihara reputasi institusi pendidikan. Manakala bagi Hifzun Adil diguna pakai dengan membahagikan tugasan dan tanggungjawab secara sama rata dan menilai prestasi ahli pasukan dengan betul. Selain itu, pemeliharaan harta iaitu Hifzul Mal diguna pakai dengan meminimalkan pembaziran dan mengamalkan praktik pengurusan sumber dengan baik serta mempertimbangkan pengurusan sumber daya kewangan dan fizikal. Seterusnya beralih kepada penambahbaikan kerja pasukan bermula dengan Hifzun Al-Akal melalui pengelakan daripada memberikan tekanan yang tidak perlu pada staf dalam tugas-tugas pentadbiran serta memberikan latihan dan bimbingan kepada staf dalam kemahiran pengurusan masa. Manakala Hifzun Mal pula ditentukan dengan pengurusan kewangan yang bijak serta menerapkan pengurusan wang yang sistematik. Dan akhir sekali, Hifzun Din diaplikasikan dengan mempromosikan amalan yang memelihara keimanan dan akhlak. Seterusnya, Hifzun Nas menjana program pembangunan profesional yang memastikan warisan institusi diteruskan kepada generasi mendatang serta memastikan pemindahan ilmu pengetahuan. Akhir sekali, Hifzun Nas diaplikasikan dengan menyediakan sokongan dan perkhidmatan kesejahteraan mental di institusi pendidikan serta melibatkan latihan dan kesedaran untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan bebas risiko. Seterusnya, cadangan penyelesaian tanggungjawab sosial dengan isu masalah organisasi berdasarkan masalah pengurusan berasaskan maqasid. Yang pertama ialah merancang pengurusan masa yang lebih baik seperti memastikan waktu untuk ibadah, pembelajaran agama dan keluarga diberi keutamaan dalam jadual harian. Kedua, penyelesaian bagi kewajipan yang bercanggah ialah dengan menyusun prosedur yang selaras dan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan kesedaran dalam komuniti, melaksanakan program maqasid serta mendorong pemahaman kewajipan ke atas seseorang individu. Yang keempat ialah memastikan pengurusan kewangan institusi mengikut prinsip-prinsip maqasid syariah seperti mengelakkan riba dan melibatkan zakat. Dan seterusnya ialah mewujudkan program pengurusan yang menghormati prinsip-prinsip maqasid syariah seperti menjaga alam sekitar dan mengelakkan pembaziran sumber. Dan akhir sekali, mengurus penglibatan komuniti dalam pemecahan masalah seperti mengadakan perbincangan dan konsultasi dengan pihak berkepentingan bersama komuniti untuk mendengar dan memahami isu-isu yang berkaitan lalu membangunkan solusi berdasarkan nilai-nilai maqasid syariah.